Pernahkah kau dengar tentang sebuah benua yang tenggelam? Bukan Atlantis, tapi lebih dekat, lebih nyata. Ianya bernama Sundaland. Tanah purba yang satu ketika dulu menyatukan semenanjung tanah Melayu, Sumatera, Jawa, dan Borneo. Tapi hari ini segalanya lenyap di bawah laut. Kami orang Melayu membina Kertadunan dekat salah satu peta selat yang paling sibuk di dunia, iaitu Selat Melaka. Kami membina puluhan malahan ratusan kerajaan sejak 2000 tahun di sini. Kerajaan kami sepanjang laut, panjang kerajaan-kerajaan kami membina pelabuhan mereka. Jadi, bermaksud kami sejak 2000 tahun yang lalu ialah satu bangsa yang international, bangsa yang dah biasa bertemu dengan bangsa-bangsa luar. Jadi tak hairanlah kalau anda dapati bahawa bangsa kami ini ada dalam berbagai catatan, daripada China sehingga kepada orang-orang Eropah. Nama Melayu atau Malayu ditemukan dalam sejumlah referensi kuno catatan Cina, dan menyebut satu kerajaan yang mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 645 untuk pertama kali. Berita tentang keberadaan kerajaan ini didapat dari buku Teang Huyao yang disusun oleh Wang Peu pada tahun 961 masa dinasti Tang. Bayangkan, di sebuah kawasan terpencil di pedalaman Cina, sebuah kampung kecil yang tidak pernah muncul dalam peta modern tiba-tiba menarik perhatian dunia. Kampung itu sunyi, jauh daripada bandar, tetapi apa yang ditemui di dalamnya membuat para pengkaji hilang kata. Bagaimana mungkin wajah-wajah penduduknya kelihatan begitu Melayu? Bagaimana bahasa yang mereka gunakan kedengaran seperti serpihan dialek Nusantara lama? Dan bagaimana sejarah mereka menunjukkan kewujudan komuniti ini telah berterusan lebih 600 tahun? Persoalan demi persoalan mula timbul. Siapa sebenarnya mereka? Adakah mereka keturunan pedagang Melayu zaman Kesultanan Melaka yang tersesat semasa laluan perdagangan? Atau mereka adalah baki dari ekspedisi pelayar misteri yang hilang tanpa jejak? Lebih mengejutkan, mereka mendakwa keturunan mereka sudah berada di situ sejak sebelum era penjajahan. Ketika hubungan Asia Tenggara dan Cina berada pada puncak kegemilangannya, para pengkaji dari seluruh dunia mula datang satu persatu, namun semakin banyak maklumat dikumpul, semakin besar misterinya. Adakah ini bukti bahawa sejarah Nusantara jauh lebih luas daripada yang kita pernah diajar? Atau adakah ada rahasia besar yang cuba disembunyikan selama ratusan tahun? Dan kenapa baru sekarang ia terbongkar? Are Malays really from Yunnan, China? Or is that just a myth? What if history got it wrong? Most of us learned that Malays came from Yunnan, China. But what if I told you that's not the full story? New DNA research suggests the truth is more complex. Before Malays, the Orang Asli were already here for over 40,000 years. They are the true indigenous people of the Malay Peninsula. Then, 5,000 years ago, another group arrived, the Proto-Malays. These people were expert sailors, navigating from Taiwan, Borneo, and Sumatra. Then, around 1,500 years ago, the Deutero-Malays arrived. They built kingdoms, fought wars, and shaped the Malay culture we know today. But if they mixed with Proto-Malays and Orang Asli, who are the real Malays? So, are Malays from China, the sea, or the land? The truth is, Malays are not from one place, but a mix of many civilizations. But there's one more theory, and it's even more shocking. Did ancient Malays come from... Hari ini, Presiden Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, People's Republic of China, datang berkunjung ke Malaysia untuk mengeratkan hubungan perdagangan dan diplomatik antara dua negara. Tapi tahukah anda bahawa sebenarnya hubungan antara Malaysia Tanah Melayu dengan China terjalin sejak 620 tahun yang lalu, sejak dinasti Ming apabila Laksamana Cheng Ho mula datang ke Asia Tenggara pada tahun 1405. Maka ini adalah satu kelangsungan hubungan erat yang zaman bersamaan antara dua negara. Hari ini saya berada di Tok Kong Laksamana Cheng Ho di Batu Maung, Pulau Pinang, dan di belakang saya adalah rupa Laksamana Cheng Ho yang dibuat daripada tembaga. Tok Kong ini didirikan untuk memperingati zaman ketika Laksamana Cheng Ho datang, dan dikatakan kepercayaan masyarakat Cina di sini bahawa Laksamana Cheng Ho pernah mendarat di tempat ini, dan di depan sana ada tapak kaki Cheng Ho. Jom ikut saya. Dan ini dia legenda
tapak kaki Laksamana Cheng Ho yang mana dikatakan Laksamana Cheng Ho telah mendarat di sini. Dan di sini kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Presiden Xi Jinping ke Malaysia. Ada satu wilayah di China sangat mirip dengan Malaysia. Ada tumbuhan tropika, tulisan guna bahasa Melayu, kuih lapis dan persembahan tarian, iaitu Hainan, pulau tropika di selatan China. Beriklim panas sepanjang tahun dengan hujan singkat. Wilayah ini takkan alami musim sejuk. Jadi tanaman pertanian juga sama dengan Malaysia. Pokok kelapa, pokok pinang, pokok ketar, taman pandan dan biji kopi mudah ditemui di sini. Banyak restoran menghidangkan kari ayam, keropok dan snack-snack Malaysia. Penduduk tempatan juga suka lepak dengan makan kuih-muih Melayu dan kopi. Program televisyen yang mengajar cara memasak kari ayam ditayangkan dalam restoran. Mereka juga menumpur rempah dengan lesung batu. Pasar malam di sini juga sangat meriah, menawarkan barang-barang bercirikan Melayu seperti batik, kebaya dan baju kurung. Di kedai kecil tepi jalan, kita boleh menemui congkat dan berbagai cenderamata budaya peranakan. Misalnya fridge magnet, prank post dan buku nota budaya Berbanyonya. Hainan juga mempunyai pantai dan pemandangan laut yang sangat mempersona. Jadi, kalau datang ke sini, selain nikmati pemandangan yang sangat indah, korang boleh juga rasai campuran unik budaya China dan Malaysia di sini. Laksamana Cheng Ho adalah antara umat Islam yang datang dari China dan menyebarkan agama Islam di tanah Melayu. Ramai di sini sudah tentu tidak tahu bahawa Laksamana Cheng Ho adalah penganut agama Islam yang datang dari Provins Yunnan. Beliau dilahir pada tahun 1371 dan berasal daripada etnik Hui. Like, share, save video ini untuk penghormatan kita akan jasa-jasa yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho. Nama asal Laksamana Cheng Ho adalah Ma He ataupun Ma San Pao, dan beliau berasal daripada keturunan pengembara yang terkenal di Provins Yunnan. Datuk dan ayah kepada Laksamana Cheng Ho digelar Ha Zi di kalangan masyarakat Yunnan. Tukar cerita dinyatakan semasa kecil beliau pernah ditangkap dan ditukar menjadi sidar istana dan bertugas di istana cuti. Pada masa itu, beliau diberi arahan untuk melayan putera Yan yang sangat-sangat pandai berperang. Kepintalan beliau dalam strategi perang telah menolong putera Yan menjadi maharaja ketiga semasa dinasti Ming, iaitu Maharaja Yongli. Ilmu pengurusan teknologi telah menyebabkan beliau dilantik untuk menguasai satu angkatan tentera yang sangat kuat pada zaman itu. Angkatan tentera pelayaan beliau merangkumi 30,000 askar dan 70 kapal pelayaran. Dikatakan bahawa beliau pernah menjelajah ke Lautan Barat sebanyak 7 kali, iaitu tempat-tempat yang merangkumi Tanah Melayu, Sumatera, Pulau Jawa, India, Persia, Semenanjung Arab, Thailand dan banyak lagi tempat. Dari rombongan diplomasi inilah agama Islam disebarkan sebegitu meluas di tanah Melayu dan juga Asia Tenggara. Sehingga sekarang, makam beliau masih menjadi satu misteri. Tetapi dengan jasa-jasa beliau yang sangat-sangat terkenal dalam menyebarkan agama Islam, kita boleh nampak banyak bangunan, masjid, jalan dinamakan di atas nama beliau. Kita ada galeri Laksamana Cheng Ho di Melaka, kita ada jalan Laksamana Cheng Ho, dan kita juga ada masjid Laksamana Cheng Ho di Indonesia. Kalau awak kenal Laksamana Cheng Ho dan kalau awak pernah melawat tempat-tempat yang disebut oleh cikgu. Saya adalah Cikgu Sam, saya suka sejarah Islam di negara China. Saudara Ram ni, dia masuk dekat video saya, dia tak puas hati. Sebab dia dapati bahawa bila mana saya bercerita sejarah Melayu, saya suka petik sumber-sumber daripada luar. Saya petik sumber daripada Rom, saya petik sumber daripada sini. Dia cakap, kenapa orang Melayu ni suka sangat petik ataupun bangsa luar suka sangat bercerita. Saudara Ram dan juga geng-geng solar dekat luar sana sini. Sini, saya nak bercerita dengan anda. Pertama, kita kena tahu bahawa kami orang Melayu membina ketamadunan dekat salah satu perdana selat yang paling sibuk di dunia, iaitu Selat Melaka. Kami membina puluhan malahan ratusan kerajaan sejak 2000 tahun di sini. Kerajaan kami sepanjang laut, panjang kerajaan-kerajaan kami membina pelabuhan mereka. Jadi, bermaksud kami sejak 2000 tahun yang lalu ialah satu bangsa yang international, bangsa yang dah biasa bertemu dengan bangsa
bangsa luar. Jadi tak hairanlah kalau anda dapati bahawa bangsa kami ini ada dalam berbagai catatan, daripada China sehingga kepada orang-orang Eropah seperti Portugis. Sebagai contoh, saya petik Duarte Barbosa mengatakan pelabuhan Melaka ialah pelabuhan yang tersibuk di dunia. Pada suatu hari terdapat lebih kurang 2,000 kapal yang berdagang dalam satu masa. Bahkan akibat betapa tidak ada ruang untuk kapal-kapal lain berdagang, maka orang Melaka terpaksa membina pelabuhan singgah di Tanjung Bidara, di Jugra di Selangor dan juga dekat Kepulauan Bentan dekat Indonesia pada hari ini. Kapal-kapal ini akan tinggal di sini dulu, menunggu giliran untuk mereka masuk ke Melaka dan berdagang. Sebab itulah Tom Pires berbicara bahawa terdapat 60 orang daripada kerajaan dan negara berbeza boleh ditemui terentak dekat pasar-pasar Melaka. Dan mereka ini dikatakan menuturkan lebih 88 bahasa, tetapi yang istimewanya dekat sini, saya nak beritahu anda bahawa sesungguhnya bahasa yang mereka tuturkan untuk saling memahami kata Melayu ialah bahasa Melayu, lingua franca pada zaman. Saudara Ram, bayangkan saudara Ram, sebanyak ini pedagang daripada seluruh dunia. Saya, kalau saya tak petik sumber-sumber daripada luar ini yang bercerita tentang nenek moyang saya. Mungkin tamadun anda ialah tamadun yang terpencil di dalam hutan yang orang tak kenal. Tapi tamadun saya, nenek moyang saya, bina tamadun agung dekat laluan perdagangan dunia. Orang-orang yang nak singgah ke China ataupun orang China yang nak berdagang sampai ke India dari Eropah, kena singgah dulu dekat sini. Nak tunggu pertukaran angin monsun. Sebab itu saudara, leluhur kepada Melaka iaitu Sriwijaya yang berdiri seawal abad ke-6 pun dah ada catatan. Bahkan saya nak berkongsi dekat sini. Ibnu Fadlan ialah seorang pedagang daripada Arab. Dalam kitabnya Al-Buldan ada bercerita antara kerajaan daripada India sehingga China, alam Melayu ini menyimpan lebih 30 kerajaan. Kerajaan yang paling sengkit, paling miskin, dikatakan kekayaannya itu adalah sama level dengan Raja Arab Abbasiyah, bermaksud Khalifah Islam Abbasiyah pada ketika itu. Itu paling sikit. Kalau yang paling kaya bagaimana? Sebab itu Ibn Fadlan sebut bahawa kerajaan yang paling agung dan paling besar ketika di alam Melayu ialah Sriwijaya. Saudara Ram, saya nak bertanya kepada saudara. Maka orang Arab pada waktu tu tak menulis dan mencatat tentang bangsa saya bila mereka jumpa raja paling miskin dekat wilayah ini sama hebat dengan raja mereka. Apatah lagi raja yang lagi paling agung antara semua itu Sriwijaya. Saudara Ram, kalau ini keagungannya, saudara Ram janganlah cacah terkejut kalau melihat bangsa-bangsa lain berdendang bersyair memuja satu bangsa yang mereka temui dekat tanah Melayu ini. Pernahkah kau dengar tentang sebuah benua yang tenggelam? Bukan Atlantis tapi lebih dekat, lebih nyata. Ianya bernama Sundalan. Tanah purba yang satu ketika dulu menyatukan semenanjung tanah Melayu, Sumatera, Jawa dan Borneo. Tapi hari ini segalanya lenyap di bawah laut. Sundalan bukan sekadar geografi. Ia adalah tapak tamadun besar, tempat manusia awal membina kehidupan bertani, berdagang dan menguasai lautan. Para pengkaji genetik percaya, bangsa Melayu adalah antara pewaris asal penghuni tanah ini. DNA kita lebih tua dari banyak bangsa lain. Kita bukan datang kemudian, kita adalah asal. Namun kira-kira 12.000 tahun dahulu, pencairan ais global menaikkan paras laut secara mendadak. Dan Sundalan ditelan ombak selama-lamanya. Kota-kota purba, pelabuhan, dan kehidupan semuanya tenggelam dalam senyap. Tapi rahasia itu belum hilang sepenuhnya. Di dasar laut sekitar Asia Tenggara, penyelam dan sonar mengesan runtuhan kota batu. Struktur geometri yang tak mungkin dibentuk oleh alam semula jadi. Ada sesuatu yang ditinggalkan. Ada tamadun yang coba bersuara semula. Bangsa kita bukan bangsa kecil. Kita adalah waris tamadun hilang anak-anak Sundalan. Sudah tiba masanya kita bangkit dan kenali akar kita yang sebenar. Walau dunia penuh rahasia, setiap misteri pasti ada rahasia. Mengenal bangsa Melayu. Nama Melayu atau Malayu ditemukan dalam sejumlah referensi kuno catatan Cina, dan menyebut satu kerajaan yang mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 645 untuk pertama kali. Berita tentang keberadaan kerajaan ini didapat dari buku Teang Huyao yang disusun oleh Wang Peu pada tahun 961 masa dinasti Tang. Berita tentang adanya kerajaan Melayu antara lain diketahui dari dua buah buku karya pendeta Ising atau I Ching di saat dalam pelayarannya dari Cina ke India tahun 671. Ras Melayu pertama kali dicetuskan oleh Johann Friedrich Blumenbach, seorang dokter sekaligus antropolog asal Jerman, yang menggolongkan ras Melayu ke dalam rumpun bangsa berkulit sawo matang.
Ras Melayu adalah istilah meluas yang dipakai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk menyifatkan rumpun suku bangsa Austronesia. Siapa bangsa Austronesia? Bangsa Austronesia atau suku-suku penutur bahasa Austronesia. Korang tahu tak terdapat satu Penemuan ini bukan sekadar cerita pelik tentang kampung terpencil. Ia membuka pintu kepada persoalan yang lebih besar. Berapa banyak lagi sejarah Melayu yang hilang, terlindung atau sengaja tidak direkodkan? Setiap dokumen lama, setiap peninggalan, setiap kisah lisan yang ditemui dari penduduk, kampung itu seolah-olah menceritakan satu cerita yang sama. Mereka pernah datang dari sebuah tanah jauh di selatan, tanah yang kaya budaya, pelautnya hebat, dan bahasa asal mereka menyerupai bahasa yang pernah menghubungkan dunia maritim, Asia Tenggara. Kini dunia akademik mulai bergolak. Ada sarjana yang mendakwa penemuan ini mampu mengubah pemahaman kita tentang migrasi Melayu purba. Ada pula yang mengatakan ini mungkin komuniti yang terperangkap akibat peperangan lama. Namun yang paling menggemparkan, terdapat catatan kuno dari kampung tersebut yang menyebut nama kerajaan lama yang sangat familiar di Nusantara. Bagaimana nama itu boleh muncul ratusan kilometer dari tanah asalnya? Lebih menakutkan. Jika komuniti ini wujud tanpa diketahui selama 600 tahun, apakah lagi yang wujud di luar sana tanpa pernah tercatat dalam sejarah? Berapa banyak lagi rahasia peradaban Melayu yang mungkin terkubur? Dan persoalan paling besar, kenapa penemuan ini tiba-tiba muncul sekarang? Siapa yang sebenarnya membuka mulut? Dan apa rahasia yang mereka coba sampaikan kepada dunia? Satu perkara pasti, penemuan keturunan Melayu yang terperangkap di Cina ini baru permulaan, dan dunia belum bersedia untuk kebenaran yang seterusnya.